Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Salam bin Kamaruddin, Guru Sekolah Kebangsaan Geduk. Pada hari ini saya ingin berkongsi dengan semua berkenaan dengan sebuah buku dalam genre kegemaran saya, iaitu Sejarah Islam. Buku tersebut bertajuk Mari Kenali Muawiyah bin Abu Sufyan, 100 Kebaikan Terpalit Satu Fitnah. Buku ini diterbitkan oleh Mazni Irfan Publication pada tahun 2011 dan ditulis oleh Sahrul Azmi Siddiq dan mengandungi 188 muka surat. Baiklah, apabila kita menyebut nama Muawiyah bin Abu Sufyan, nama ini tidaklah sepopular nama Khalifah Islam yang keempat, dan nama Muawiyah bin Abu Sufyan sering kali dikaitkan dengan tuduhan-tuduhan yang negatif. Antaranya ada yang menuduh Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pemberontak di zaman Saidina Ali, dan juga ada yang menuduh Muawiyah sebagai seorang yang sanggup membunuh ribuan manusia semata-mata untuk menduduki kerusi khalifah. Dan tidak banyak kita dapat lihat di pasaran karya ataupun penulisan yang memfokuskan kepada sumbangan Muawiyah bin Abu Sufyan kepada dunia Islam itu sendiri. Jadi, di dalam resensi buku pada hari ini, saya ingin berkongsikan kepada semua antara kandungan pengiktirafan baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kepada Muawiyah bin Abu Sufyan serta sumbangan-sumbangan yang telah dinyatakan di dalam buku ini. Di dalam buku ini juga ada dinyatakan latar belakang Muawiyah, sejarah-sejarah sumbangan jawatan yang pernah diduduki, dan juga konflik yang dihadapi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Tetapi dalam video kali ini saya ingin berfokuskan kepada sumbangan dan pengiktirafan yang diberikan kepada beliau. Antaranya yang pertama kita dapat lihat dalam muka surat ke-9, ada dinyatakan hadis di mana Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan Muawiyah bin Abu Sufyan dengan lafaz, "Ya Allah, jadikan dia seorang pemimpin yang terpimpin dan pimpinlah keseluruhan manusia dengannya." Hadis daripada Sahih Tirmizi. Selain itu, ada juga dinyatakan di dalam buku ini sebuah kisah di mana Jabalah bin Sahim pernah menyatakan bahawa Abdullah bin Amru al-As pernah berkata, "Aku tak pernah melihat orang yang paling hebat dalam berpolitik selain daripada Muawiyah bin Abu Sufyan." Dan Jabalah bin Sahim mencelah kata-kata Abdullah bin Amru bin al-As ini dengan mengatakan, "Bukan Umar bin Al-Khattab?" Dan sebagai penegasan, Abdullah bin Amru al-As menjawab, "Umar Al-Khattab adalah lebih baik, tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan lebih pandai berpolitik daripadanya." Itu beberapa pengiktirafan yang dinyatakan di dalam buku ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan ada juga dinyatakan beberapa sumbangan yang telah diberikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan kepada dunia Islam secara umumnya. Antaranya yang pertama, beliau pernah dilantik oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penulis wahyu pada zaman baginda, dan Muawiyah bin Abu Sufyan juga pernah dilantik menjadi gubernur semasa kerajaan Khulafah Ar-Rasyidin selama 20 tahun lamanya, lebih-lebih lagi bagi kerajaan Syam. Bermula daripada zaman Khulafah Ar-Rasyidin yang ketiga, iaitu Sayyidina Uthman selalu melantik Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur di Syam. Dan yang ketiga, Muawiyah bin Abu Sufyan juga pernah menjadi khalifah bagi kerajaan Islam, iaitu bagi kerajaan Umayyah selama 20 tahun. Beliau menjadi khalifah kerajaan Islam Umayyah. Dan yang keempat, beliau Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan pelopor kepada gerakan Islam di laut, iaitu gerakan Armada Islam di laut. Beliau merupakan pelopor yang pertama menggerakkan gerakan Armada Laut bagi kerajaan Islam. Itu antara sumbangan yang diberikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, dan beliau juga pernah membuat beberapa inovasi di dalam pentadbiran beliau. Antaranya yang pertama, beliau merupakan orang atau pemimpin pertama yang menubuhkan jabatan pos ataupun yang dipanggil sebagai Al-Barid dalam kerajaan Islam. Dan beliau juga merupakan pemimpin pertama yang mengasaskan sistem Al-Haras dan juga
al-hijab, iaitu pengawal pintu dan juga pengawal. Jadi sistem kawalan di pusat pentadbiran kerajaan yang diamalkan sekarang ini adalah sistem yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan ada juga banyak lagi perkara yang dinyatakan dalam buku ini, lebih-lebih lagi dalam aspek sejarah, di mana ada konflik di antara kerajaan beliau dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Namun tidaklah saya ingin kongsikan di dalam video kali ini, dan semua boleh dapatkanlah buku ini dan membacanya untuk mengetahui lebih lanjut. Cuma di akhir video ini saya ingin berkongsikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku demi yang jiwaku di tangannya. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai infaknya segenggam tangan mereka ataupun setengahnya." Hadis muttafaqun alaih. Jadi itu menyatakan bahawa kita sebagai manusia di akhir zaman ini tidaklah sampai tahap pada mereka para sahabat Nabi. Oleh itu, jauhilah kita daripada perbuatan mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya berkenaan dengan buku ini. Jadi kamu boleh mendapatkannya di pasaran, dan semoga memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.